Okay, saya ulang semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, salam sejahtera semua. Jadi untuk malam yang ketiga ni dalam digital classroom, untuk flip classroom malam ni, so saya akan memperkenalkan kita punya kata Cikgu Fazli ni yang tidak asing lagi, yang sangat glamour, yang boleh dikatakan artis jugalah ya. Rasanya Cikgu Fazli di sana, di Johor sana, di selatan Semenanjung dah bersedia ke belum ni? Kita masih lagi mendengar, rasa macam ala-ala DJ radio je. Okey, dah ready ya Kak? Okey, dah ready, Alhamdulillah. So, dengan ini tanpa buang masa, so terima kasih semua yang saya rasa sekarang ni dah 230, Alhamdulillah, untuk sesi flip classroom ni. So, tanpa buang masa, saya menyerahkan kepada Cikgu Fadli. Boleh bagi ni tak, guideline untuk oh, okey Kak. Okey guideline. Okey. Terima kasih Cikgu Bella. Okey, guideline-nya saya harap yang sedang mendengar sekarang ni yang seramai 236 sekarang ni diharapkan mute semua. Mute semua kalau boleh lihat di tengah-tengah tu, di tempat recording tu, jangan tekan mute lah. Bukan jangan tekan mute, kena tekan mute apabila pembentang Cikgu Fazli nak sesi webinar nanti ni, jadi diminta semua cikgu-cikgu ataupun pensyarah ke yang mana ada pensyarah yang kita pun ada daripada Indonesia. So saya harap semuanya mute dan kalau boleh jangan rekod sebab pihak kami tim Digital Classroom ada yang telah Alright, kita ada 247, 246. Saya harap semua line-line kat sana semua okey. Tadi dengar tak saya bagi tahu tadi yang tentang mute dan juga webcam tu? Saya rasa tak dengar Kak. Tadi semua tak dengar? senyap sunyi. Oh, senyap sunyi, ya Allah ya Tuhan. Okey, sekali lagi saya mohon kepada semua yang tengah bersiaran untuk webinar kita pada malam ni, saya mohon semuanya untuk mutekan mikrofon dan juga kita offkan kita punya webcam kita. Tetapi untuk sesi soal jawab yang saya akan buka sebentar nanti, bolehlah cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan untuk buka balik mute tu dan juga sewaktu sesi soal jawab tu kalau boleh buka sesi kita punya webcam tu lah supaya orang kata lagi nampak lah persoalannya tu kan. Alright. So kita ada 256. Memang boleh masuk 256 So ramai malam ni. So, terima kasih kepada semua yang sudi bersiaran untuk Flip Classroom. So malam ni tidak asing lagi, kita akan bersama dengan Cikgu Muhammad Fazli bin Ishaq, iaitu kita boleh kata artis Malaysia lah. Tak Cikgu? Okey, kita boleh katakan ya, saya rasa semua orang kenal dia. Dia seorang MIE expert. Dia lah orang kata segala-galanya lah yang suka explore tu memang Cikgu Fazli lah, yang berasal daripada selatan Semenanjung Malaysia, daripada Johor. So Cikgu Fazli dah bersedia?
Okey dah. Okey dah, okey. So, akak serahkan kepada Cikgu Fazlilah. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey tak suara sebelum saya mulakan? Okey, dengar. Okey, clear. Okey, so saya Cikgu Fazli, guru penilaian bestari dari SK Taman Bukit Indah Johor, dan sekolah saya merupakan salah satu showcase sekolah di Malaysia ni. Okey, sebelum kita teruskan, saya ulang semula lah apa yang Kak K cakap tadi. So saya minta semua peserta minta mutekan mikrofon and turn off video, and nanti kalau ada soalan nanti boleh type di bahagian chat room nanti. Okey, ini sebut sedikit mengenai saya, sedikit sumbangan di arena pendidikan ni lah. Okey, so kita punya learning outcome untuk hari ni, first kali kita able to create dengan schedule meeting dengan student menggunakan Teams, dan yang kedua kita boleh integrate apps for learning dalam Teams. Okey, itu dua benda lah yang kita akan belajar hari ni. Okey, so sekarang kita akan pergi ke Teams. Okey, so saya akan buat hands on terus lah. Okey, untuk create meetings, so kalau dalam Teams kita boleh meet now dengan student kita, tapi kalau kita nak schedule meeting, maksudnya kita nak setkan masa bila kita nak mulakan meeting dengan student kita. Okey, so first kali kita login Teams, and ni saya dah login lah. Okey, kemudian dia ada 3 titik kat sini. Dan benda yang cikgu kena cari first of all ialah kalender. Okey, kalender ni lah yang akan membuatkan kita boleh set kita punya meeting. Okey, so kat sini meeting saya kosong lah sebab di sekolah saya gunakan domain sekolah sendiri. Tapi yang untuk malam ni kita gunakan yang sama, iaitu ID yang dibekalkan oleh KPM, MOEDL tu. Okey, so di sini kalau tengok memang kosong, maksudnya memang waktu saya free lah. And kita boleh set dekat sini. Kalau kita nak meeting sekarang, kita boleh klik pada meet now, and so student kita boleh terus join. Okey, tapi bila macam sekarang dengan situasi COVID-19 ni, kalau cikgu-cikgu nak setkan kelas, contoh nak buat kelas pada hari Jumaat pukul 8.30 pagi. Okey, so apa yang perlu kita buat ialah kita perlu klik pada new meeting. Okey. So zone UTC +8 Kuala Lumpur, Singapore. Macam tadi dia tak update kan, just click and on that, and then dia akan auto update lah. Kalau tak auto update, kena scroll down and then cari UTC Singapore. Okey, title ni untuk kelas apa yang kita nak buat ataupun meeting apa yang kita nak buat. Sudah ada ID, bukan setakat cikgu ada ID, kita ada bukan setakat student ada ID, cikgu-cikgu pun ada ID. So kalau nak buat meeting panitia ke dalam cuti-cuti ni, so bolehlah buat kat sini. Okey, so contoh saya nak buat kelas sains 4 UKM. Tolong mute cikgu, siapa yang on tu Okey. So atas ni kita add title. So add title ni bergantung kepada keperluan cikgu. Cikgu nak buat kelas apa,
yang senang untuk student. Okay, and then add required attendees. So orang yang kita masukkan kat sini dia wajib hadir. Okay, contohnya saya add Abdul Rahman Cikgu Aman, si Nabila, Maria. So saya nak 3 orang ni je. Okay, and then tarikh, kita boleh tetapkan tarikh bila kita nak buat. So boleh tengok kat sini hari, and ni untuk bulan, and then kita boleh siapkan lah. Contohnya saya nak buat meeting esok 20 hari bulan, itu Friday. Okay, kemudian kita nak tengok berapa Tak clear lah. Tak clear Fazli. tak clear teruk sangat Dia okey baru clear. Tadi dia macam dia macam apa? Drag macam slow mo gitu. Oh ya ke? Okey dah. Okay. Okay. Dah clear. Okay, and then saya ulang lah. Setkan tarikh, kemudian kita setkan masa kita nak mula, and kita setkan sampai pukul berapa. Okay, so dekat sini dia akan set lah, kalau 30 minit, 1 jam, dia akan kirakan kat sini lah. Okay, contohnya sampai pukul 1. Okay, so dia akan keluar kat sini 2H ni maksudnya 2 jam, 2 hours. Okay, so dekat repeat ni, does not repeat ni. Okay, sekarang kalau kita nak every week, so maksudnya setiap hari Jumaat, every week ni nanti dia akan ni every weekday. Okay, so maksudnya setiap hari Isnin hingga Jumaat dia akan setkan masa kita ada meeting ni. Ataupun kita nak daily, weekly, so maksudnya dia akan repeat lah. Okay, kalau weekly setiap hari Jumaat dia akan setkan meeting kita. Okay, so saya buat ni untuk sekali je, so does not repeat lah. Okay, sekarang ni dekat add channel ni, so kita nak post kat mana? Okay, contoh saya nak post dekat Microsoft Teams session 3. Okay, and then post dekat general. Okay, add location ni kalau ada bilik lah, kita dah setkan bilik untuk ni, and kita typekan details untuk meeting ni. So kita buat saya cuba simple cuti MCO COVID-19. Okay, so once dah siap semua ni, kita boleh tekan send. So yang keluar pada okay, di sini. Okay, sekejap dia tengah loading. Okay, saya ada masalah sikit internetnya. Kalau nampak dia tengah berpusing-pusing ni. So kalau kita klik dekat sini, kita boleh copy link lah. Okay, boleh copy link untuk kita share link macam kita buat Teams meeting malam ni tu. Okay, sebab cikgu-cikgu join hari ni, dia dah. Okay ni. So kat mana nak ambil link tersebut? Okay, so kat mana nak ambil link tersebut? Dekat sini ada join Microsoft Teams meeting ni. Okay, right click pada sini and then copy link. Okay, kalau kita copy link, kalau kita paste contoh saya paste ni, nampak tak dia panjang sangat. So apa yang boleh kita buat ialah kita boleh shortenkan URL menggunakan
bit.ly ataupun gg.gg ke atau apa-apalah yang bersesuaian yang cikgu prefer. So boleh bagi link tersebut pada pelajar yang lain untuk join. Okey. Kemudian kita ada scheduling assistant. Okey, scheduling assistant ni maksudnya kita tengok sama ada orang lain yang kita jemput tu sama ada dia free ataupun tidak. Okey. Okey, so boleh tengok kat sini masa yang ni lah ada berapa orang available. Okey, so nampak tak? So dekat sini zero available. So maksudnya available lah kat sini. Okey. Kita boleh check schedule orang lain. Okey, and then once dah siap, kita send updates. Okey, itu je untuk setkan meetings. Okey, so sebelum saya proceed ke ni, tengok ada pertanyaan tak? Oh, suara tak clear Okey, kejap. Setakat ni tak ada lain. Sebab dekat ni ada tulis ni, suara tak clear. Tadi Yang tadi kan. Oh yang tadi Aha. Oh. Okey. Tu ada soalan daripada Log Shopping. Persoalan, adakah schedule assistant untuk organisasi sama sahaja? Dan Okey, kita boleh cross ni. Boleh cross organisation. Harapnya menjawab soalan cikgu Log Shopping tu Rasanya cikgu Log Shopping ni dia ahli dalam, pernah join kita punya bootcamp kot sebab dia dah ada ID. Oh, ni ada satu soalan ni, kalau set meeting 2 jam, apa terjadi kalau meeting lebih 2 jam? Tak ada masalah. Boleh je nak 3 jam pun, tapi nanti kalau macam kita ada contoh cikgu sangat busy, lepas meeting pukul 1 ada lagi meeting. So maksudnya nanti cikgu akan ada clash tu lah. Okay. Dia macam masuk kelas mengajar lebih boleh, tapi maksudnya cikgu lain tu tengah menunggulah kat luar macam itu. Itu dia punya perumpamaan dia. Okey, boleh Okey. So kalau kejap Fazli, dia cikgu Ahmad Zulmi ni dia kata macam mana nak masuk tim kita punya, dia kata macam tu. Masuk Teams kita punya ada 2 cara. Satu boleh install Microsoft Teams dalam komputer, ataupun boleh log masuk ke office.com, kemudian gunakan akaun yang ada. Ni cikgu dah masuk ni, kira dah berjaya ni, dah masuk. Dah itulah. Okey, lepas tu yang tu meeting ni akan buat secara online ke? Macamnya tanya tu, meeting Cikgu Has. Fazli ya? Unmute. Hello? Fazli mute mikrofon tu. Oh. Fazli, unmute. Unmute. Okey dah. Okey. Ada pertanyaan tu.
Maksud dia nak buat hands on tu macam mana dia cakap? Yang Cikgu Ahmad Zulhilmi tu. Oh, nak buat hands on terus Okey, kalau buat masa sekarang, kalau cikgu nak hands on terus, satu boleh buka gunakan app, satu lagi boleh gunakan browser lah. Tapi itulah tak nampak lah apa yang saya tengah terangkan tu. Kan. Okay. Cikgu boleh test lepas ni, lepas ni. Cikgu Ahmad Zulhilmi lah. Okey, kemudian satu lagi soalan, kalau kita ada Microsoft account tapi kawan tak ada, bagaimana nak create Teams? Okey, boleh juga, kita boleh add external user. Okey. So mungkin dah diterangkan pada sesi yang sebelum-sebelum ni, sebab Microsoft Teams saya ni yang ketiga dah, yang terakhir dah. Okey. Ya, maksudnya dengar dulu, buat kemudian. Okey. Okey, kemudian seterusnya okey, bagus cadangan Cikgu Has tu, boleh guna smartphone untuk online. Okey, kemudian saya nak terangkan macam mana nak gunakan apps. Okey, dalam Teams ni sangat banyak apps. Okey, mungkin dah diterangkan macam mana nak create Teams. Okey, sekarang saya dah create Teams lah, saya go straight. Okey, ni macam ni tadi saya dah createkan satu meeting. So nanti pelajar tersebut hanya perlu klik je lah. Okey. Dalam Teams ni ada beratus-ratus apps yang kita boleh tambahkan, dan ada secara percuma, ada juga yang secara berbayar lah. Okey, macam mana kita nak add apps dalam kita punya Teams? Okey, so nanti kita dah masuk Teams yang kita dah create tu, kemudian ada button tambah. Okey, so di button tambah ni dinamakan add tab. Okey, so dalam ni ada beratus-ratus lah apps yang kita boleh gunakan. So to be honest, saya tak menggunakan 100% semua ni. Okey, kalau cikgu nak cuba, boleh explore sendirilah. Okey. Okey. Mic Cikgu Fazli termute lagi. Siapa mute? Tolong mute kan? Kalau boleh moderator tu jangan mute all lah. Kalau moderator tu jangan mute all, just mute yang tak. Jangan mute all. Nanti Cikgu Fazli pun termute sekali. Tak mute. Okey, dah hilang mana tadi? Okey, kita ulang semula lah. Okey. Boleh semua nampak kan sekarang apa paparan yang saya tunjuk sekarang ni? Okey, untuk tambahkan apps, kita boleh klik tambah kat sini. Okey. So dia ada beratus-ratus lah apps yang ada kat sini, and then kita boleh pilih yang mana kita nak. Dan kalau cikgu nak tanya satu persatu, saya tak boleh nak terangkan satu persatu lah, sebab ada yang saya guna, ada yang saya tak guna. Okey. So yang saya nak perkenalkan hari ni, yang pertama sekali ialah Poly. Okey, kalau tak jumpa Poly dekat atas ni, kita boleh type je kat atas ni. Okey, type Poly. Okey, apa kegunaan Poly ni? Poly ni salah satu apps yang kita nak buat, contohnya kita nak buat, nak kutip cadangan, kita nak buat survey ringkas dalam kelas kita tu. Dia bukan untuk kita jawab multiple choice question Okey. Contohnya cikgu nak buat undian ke, nak buat survey ke, and then kita boleh gunakan Poly. Okey. So and then boleh save sebab saya dah masukkan Poly kat sini. So bila tekan save, nanti dia akan keluar. Okey, so bila first time buka, nanti dia akan minta kita sign in with Microsoft.
So bagi cikgu-cikgu di sekolah kementerian dibekalkan dengan ID MOE. Guru-guru MRSM dah dibekalkan dengan Office 365 juga. Dan so boleh gunakanlah mana-mana satu account. So hari ini saya akan gunakan account Office 365 yang dibekalkan oleh KPM di bawah MOEDL. And next. Okay, saya delete dulu lah yang tadi. Okay, so bila buka, ini paparannya dia akan kosong lah kalau nanti cikgu bila mula cuba nanti. So, no poll or survey yet. Okay, so macam mana nak create? First kali dekat penjuru kanan ada button create, tambah ni. Okay, klik je pada create. Okay, kemudian audience dekat sini dia automatic general lah. Okay, kalau ada lagi channel-channel yang lain kita boleh tukar lah channel-channel yang lain. Tapi saya ada satu channel je, general je. So biarkan audience kan dekat general. Contohnya kalau cikgu buat channel matematik, channel bahasa Melayu, so boleh pilih kat sini. Okay. Kemudian kalau cikgu masuk kelas terus nak pelajar buat jawab survey tu, send poll at ni onkan now. So nanti dia akan terus appear lah untuk student jawab terus. Tapi macam mana kalau cikgu buat malam ni tapi nak suruh pelajar jawab esok? Okay, so kita off kan dan dia akan automatic jadi schedule. Okay, sama juga macam meeting tadi, kita pilih tarikh and then kita pilihkan masa. So masa dia dah setkan every 15 minutes. So tak boleh lah nak kreatif sangat. Time tu 9.3 minit ke, tak boleh. Kena 9 suku, 9.30, 9.45 dan pukul 10. So dia every 15 minutes lah. And by default poll ni dia akan tutup selepas 7 hari. Tapi kalau tak nak sampai 7 hari boleh setkan sendirilah berapa hari je nak buka. Okay. So saya nak send now. Kemudian saya akan tutupkan pada 20 hari bulan pukul 9.30 malam. Okay, so automatic dekat sini dia tulis a day after send. So maksudnya sehari je. Okay, harap faham kat situ. And then kita ada question type, ada multiple choice, kita ada open ended. Okay. Kita ada agree dengan disagree. Kita ada Likert scale juga. So 1 to 5. So mana tahu nak buat kelas tu nak pelajar tandakan suka ke tak suka kita mengajar ni kan. So boleh jugalah self reflection. Okay. So saya hari malam ni saya nak buat multiple choice. Okay. Kemudian kita masukkanlah question kita yang pertama, kita nak tanya apa? Okay. Seronok belajar Teams. Okay, kita masukkan yang pertama ya. Okay, tidak. Kalau kita nak masukkan choice yang lagi, kita boleh add choice kat sini. Okay, ada add choice. Okay, kemudian dekat bawah add choice tu ada dua, allow multiple votes dengan audience can add choice. Kalau kita allow multiple vote, so maksudnya student tu dia boleh tanda berkali-kali. Dia boleh tanda 10 kali pun boleh. Tapi kalau kita nak buat poll ni ataupun survey, selalunya kita nak audience kita tanda sekali je. Okay, so yang ini kita antikkan dia, biarkan antik. And dekat sini audience can add choice. So maksudnya, contohnya, kat sini saya dah letak ya dengan tidak. Kalau saya on kan audience can add choice, so audience dia boleh tambah lagi. Tidak pasti ke, tak seronok sangat ke, mestilah seronok ke, dia boleh add macam-macam. Okay. So saya off kan lah audience can add choice ni. Okay, kemudian comments on poll kita boleh on ataupun off.
Kalau kita tak nak student kita reply dekat kita punya ni, so kita off kan, ataupun kita boleh on kan, kita komen. So maksudnya student boleh komen di bawah poll tersebut. Okey. Okey, dan yang ini penting, iaitu result settings. Result settings ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, result available after poll. So maksudnya lepas kita tutup, macam tadi saya tutup pukul 9.30 malam esok, barulah student boleh tengok result. Okey. Kalau show result in real time, result student kita boleh tengok berapa banyak orang suka, berapa banyak orang tak suka dalam masa yang sama. Okey. Kemudian kalau yang ini, kalau cikgu rasa nak buat satu survey yang confidential ke, tak nak student kita tahu, kita jangan share result tu dengan audience. Kita klik dekat sini. Okey, so untuk malam ni saya akan tunjukkan ni lah, show result in real time. Sekejap lagi admin DC kena minta tolong tandakan lah. Okey. Kemudian yang terakhir sebelum kita send, audience setting, non-anonymous dengan anonymous. Kalau non-anonymous ni, so setiap pelajar yang jawab nanti dia akan keluar nama dia. Okey, contoh kalau Fazli tanda, nanti dia akan keluar nama Fazli lah. Okey, kalau nama cikgu Siti Nabilah tanda, nanti dia akan keluar Siti Nabilah. Kalau anonymous ni, dia akan hidekan nama. So dia tak akan keluar nama yang siapa yang dah tanda tadi. Okey, so saya klik non-anonymous. Sebelum tu kita preview dulu. Okey, sebelum kita send, kita baca dulu lah. Kita tengok dulu preview dia. So owner tu memang saya lah, sebab saya yang create. And dia still open, maksudnya belum tutup lagi, dia minta ni. Dekat sini non-anonymous yang saya sebutkan tadi. So maksudnya siapa yang tanda nanti dia akan keluar nama. Dan deadline dia pada 20 hari bulan 3, 9.30 malam. Dan ini soalan dia. Kemudian saya send. So bila send, dia akan keluar di bahagian post. Okey, di sini. Okey, cuba tandakan student yang ada kat dalam ni. Cikgu Nur Rahsia, Cikgu Amira, Cikgu Kamaria, boleh tolong tandakan tak? Okey, so nampak kat sini Kamaria Hawang dah ni. Okey, contoh. Okey. Semua ya je. Okey, contohnya saya jawab tidak and then submit vote. Okey, so boleh nampak kat sini. Okey, kalau rasa macam tiba-tiba menyesal pula tanda tidak kan, so student boleh tukar balik dia punya jawapan. Dia klik ya and then dia submit vote. Okey, dan dia akan kosong balik lah tadi. Okey, so kalau cikgu nak tengok, boleh view all result ni. Dan dia punya list nama ni akan goes on lah. Okey. Cuma satu kelemahan yang poly ni, kita tak boleh nak export kepada Excel. Kita tak boleh nak export kepada Excel ataupun CSV file lah. Okey. Itu je yang kita tak boleh buat. Tapi kita punya result akan disimpan di bahagian poly ni. Kita boleh tengok bila-bila masa dia takkan hilang. Okey, dia akan ada je kat sini. Okey. So, tak ada masalah kan mengenai poly? Okey, kalau tak ada masalah, kita tengok apps yang kedua yang kita boleh tambahkan. Okey, mungkin siapa yang dah pernah join dengan Cikgu Aman, dia pernah tengok lah macam mana nak create assignment kan menggunakan Teams. Tapi saya malam ni saya akan tunjukkan planner. Okey, macam mana kita nak gunakan planner dalam Teams. Okey, so kita tambah lagi apps. Okey,
So dekat atas ni ada planner. Kalau tak ada, tak jumpa, jangan risau, boleh type saja planner. So dia akan keluar lah. Okay, boleh klik planner. Amma na mama. Okay. Papa na apa. Okay, so planner ni kita nak create plan. So maksudnya kita nak buat kerja berkumpulan. Setiap kumpulan tu kita nak bagi checklist apa yang dia perlu buat. So nanti student boleh tengok lah. Okay, so kita punya plan ialah kelas. Contoh saya buat ni kelas persediaan cuti COVID-19. Okay, and saya tekan save. Okay, so dia akan ada keluar macam ni. Kita untuk tambahkan task, okay, kita letak dulu kat sini task name. Okay, tugasan waktu cuti kumpulan 1. Okay, kemudian kita setkan due date. Semua sama juga, kita setkan due date. So due date-nya ialah 31. Okay, ini bergantung kepada cikgu lah. Okay, tak perlu ikut saya pun sebenarnya. Ini contoh je And kita assignkan tersebut. Okay, bila nak assign dia jangan risau. Dia akan ada automatic apa student yang ada dalam ni dia akan ada. So maksudnya kumpulan 1. Contohnya cikgu kumpulan 1, Cikgu Kamaria, Cikgu Norasia, Cikgu Siti Nabilah. So 3 orang. Okay, klik. Okay, kemudian kita add task. Okay, bila add task ni kita boleh masukkan checklist. Okay, klik pada check ni. Okay, saya ulang semula Bila dah masuk ni, kita add task, dia akan ada satu tugasan macam ni. So klik pada ni, tugasan waktu cuti kumpulan 1. So progress dia not started lah. So dia belum siap apa-apa lagi. So start time dia mulai esok. Kemudian kita masukkanlah note apa yang kita nak masuk. So sila siapkan sebelum cuti tamat. Okay, kemudian kita nak dia buat checklist apa. Okay, okay, kemudian kita nak tambah checklist apa. So baca buku, Azli tak nampak tak nampak share tu. ada orang tukar share Ada orang terkelik. Sekejap, saya tu. Okay, nampak tak? Okey. Dah. Okay, so baca buku, siapkan latihan. Kemudian kalau nak tambah lagi kita boleh tekan enter je, nanti dia akan turun bawah dan kita boleh masukkan lah. Okay, ulang kaji. Okay, contoh. Kemudian kita boleh add attachment. Apa yang kita nak. Okay, kita boleh masukkan link, URL, ataupun kita boleh masukkan daripada SharePoint. So daripada ni lah apa yang ada. So ada satu gambar kat sini. Okay. So kalau tengok kat sini, saya akan besarkan sikit. Okay, kalau tengok okay, dia ada 0/3 ni. So maksudnya dia ada checklist lah.
ada cikgu yang share dia punya ni, dia Teams, dia buka Teams cikgu mana ni. Cuba Fazli share balik, tak nampak kat situ. Mana tadi? Okey. 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 So nanti bila student tersebut dah siap, dia boleh tandakan lah. Okey. Ni saya jadi cikgu, saya jadi student lah. So contohnya saya dah siapkan, baca buku dah, siapkan latihan dah, ulang kaji dah. So dia akan dia akan dashkan dia. Okey. So kalau dia dah siap semua, dia boleh automatic dia klik kat sini. So maksudnya dah completed lah kat sini. Okey, so boleh tengok view dalam bentuk board. Boleh view dalam bentuk chart macam ini. Okey. So boleh tengoklah task siapa yang siap, siapa yang tak siap tu, siapa yang dah siapkan tu. Okey, atau tengok kat sini. Okey, ini kalau nak ubah paparan. Saya besarkan sikit supaya semua orang boleh nampak. Okey, kalau nak view dalam bentuk board, macam inilah bentuk board. Dia ada, kalau ada banyak lagi, ada board lagi. And kita ada charts. Okey, so macam ni chart dia. So baguslah student ni, gambar dia awal, Cikgu Nur Rahsia, Cikgu Siti Nabila, dan tengok dalam bentuk schedule. Okey. Tu dua apps yang ringkas. Okey, buat masa ni ada pertanyaan tak? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, kita boleh add lagi dalam ni, kita boleh integratekan OneNote. Okey, so nanti OneNote boleh tunggu session seterusnya lah, hari yang keberapa oleh Cikgu Rizwan nanti. Kemudian kita boleh add PDF juga, dan kita boleh add external website juga dalam kita punya Teams ni. Selain tu basic lah, Excel boleh masukkan, PowerPoint boleh masukkan, dan Words pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, contoh kalau saya nak masukkan PowerPoint, okey, saya boleh klik pada PowerPoint ni. Okey, kalau tengok kat sini, there are no files at this location. Okey, sebab dia akan upload daripada SharePoint. SharePoint ni apa yang kita dah upload dalam general ni. Okey, contoh saya masukkan PowerPoint satu. Okey, sekarang dah ada, saya send je. Sekarang saya boleh masukkan. Okey, klik pada PowerPoint dan dah ada. Tadi kosong kan? Bila dah masukkan dalam general tadi dah ada. So, and then kita save. Okey, so kita boleh live view lah apa yang kita letak tadi. So kalau kita sekadar post di general ni, so kita akan nampak satu file je lah, file PowerPoint. Kalau student nak tengok, dia kena klik, dia kena klik and then download, and then baru boleh view. So why not kita boleh masukkan kat dalam tab ni. So pelajar tersebut boleh terus view. So contoh kalau Fazli, saya tunjukkan paparan pelajar boleh? Okey, boleh. Okey, so Cikgu Ahmad boleh share paparan student.
Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok paparan student kita. Okey, jadi kalau kita tengok kejap. Ada Fazli dengar suara tak? Dengar. Okey, okey. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah paparan student kita. Jadi dekat belah kanan ni kita ada PowerPoint. Okey. Jadi apa sahaja yang cikgu hantar, student pun boleh tengok benda yang samalah. Okey. Okey, macam itulah. Okay, so saya share kembali Teams. Okay, so kalau cikgu nak nyatakan ini adalah nota, boleh klik je, tak nak tab ni. So boleh tulis lah nota 19 Mac. Okay, so nanti student akan tengok sebagai nota 19 Mac. Tak nampak lah sebagai Fazli. PowerPoint lah. Okey, baru nampak. Tak nampak? Okey, baru nampak. Okay lah. Okey dah. Okay, so kita boleh namakan tab atas ni. Okay, so contohnya okay, so contoh suara clear tak? Suara clear. Okey. Kita dah tak perlukan lagi ni, and then kita boleh remove je. So sama juga caranya bagi untuk Excel, bagi untuk Words. Okay, dan kita boleh embed. Okay, tapi untuk form nanti boleh ikuti session seterusnya lah. Boleh cikgu, boleh admin DC yang seterusnya nanti. So dia akan terangkan lebih lanjut mengenai forms. Okay, so paling basic yang kita boleh masukkan, yang biasa kita nak menyenangkan hidup kita, bila buka Teams ni kita boleh add video YouTube. Kita boleh tambah juga YouTube. Okay, contoh saya masukkan YouTube dan saya boleh add YouTube. Okay, so boleh buka YouTube dulu and then masukkan link. Copy dia punya URL kat atas ni and kita masukkan dekat sini. Okay, and then klik pada butang search, dia akan keluarlah video yang kita nak tu dan kita save. So dia punya tajuk, dia akan ikut tajuk pada video YouTube tersebut. So kalau kita gunakan dalam kelas, kita boleh letak siap-siap video apa yang kita nak student kita tengok, slide apa yang student kita nak tengok. So dia tak perlu tinggalkan Teams ni. So maksudnya di dalam satu tempat yang sama lah. Dia tak perlu tinggalkan Teams dan kita tak perlu nak suruh dia buka type www.youtube.com, buka. So kita dah prepare everything. Okay. So sekarang dah lebih kurang ada 10 minit lagi. So ada saya buka session untuk ni lah, Q&A session. Okey. Okey, so kita ada dalam ramai juga ya malam ni. Jadi sesiapa yang ingin bertanya sekarang, so boleh unmute kan dan juga boleh paparkanlah webcam tu kalau boleh
lihat impersonal orang tu baru lagi macam best lah kalau kita nak bercakap kan. Jadi mana-mana yang cikgu yang ingin bertanyakan secara langsung, kalau nak type dekat ruangan chat pun boleh juga. Kalau nak type dekat ruangan chat boleh, nak terus direct macam yang saya tengah buat sekarang ni pun boleh. Dengan cara unmute-kan semula mikrofon dan juga turn kamera tu off lah. Okey, sebab kita ada lebih kurang dalam 9 minit lagi. Assalamualaikum. Saya Cikgu Najmi. Ada satu soalan. Boleh dengar ke? Okey. Boleh. Soalan. Boleh. Saya minta maaf lah, tak dapat mau guna video. Suara sajalah. Baik, soalan saya tentang apps yang macam Poly tadi. Okay. Adakah apps yang kita boleh ekspor terus ke Excel? Itulah soalannya. Adakah apps yang macam Poly yang boleh ekspor terus ke Excel? Okey. Sekian. Okey. Saya jawab Okey, selain gunakan Poly, kita boleh gunakan Forms sebagai kita punya poll. Okey, kita ada shortcut lah. Kita boleh typekan and then daripada dalam form tu kita boleh export kepada Excel pun boleh, CSV pun boleh, apa yang kita nak. Kita boleh gunakan Microsoft Form. So Microsoft Form tu kalau saya terangkan, dia dah masuk admin seterusnya lah. So macam mana nak gunakan form tu nanti. So akak punya session. Ya. Microsoft Form nanti kita kena tunggu malam berikutnya ya. Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Sama-sama Cikgu Najmi. Okey, boleh lagi? Hello. Hello. Nak tanya, sebab tadi saya tengok ada boleh masukkan kita punya PowerPoint kan. So saya nak tanya, bila kita guna Teams ni, kita masukkan kita punya PowerPoint and then cikgu tu dia ada macam, ada benda dia nak conteng dekat PowerPoint tu, boleh ke? Dia nak apa? Nak conteng? Dia nak conteng, annotate. Okay. So kalau kita punya PowerPoint tadi tu, kita punya PowerPoint. Okay. So kalau untuk annotation tu, saya lebih prefer cikgu masukkan PowerPoint cikgu tu dalam OneNote, and then barulah kita annotate direct daripada OneNote. Oh, okey. Okay. Terima kasih. Okey, sama Cikgu Mariana. Ya, saya Kak. Okey. Harapnya menjawab soalan Cikgu Mariana. Okey. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tu. Okey, dalam ni. Yang ni apa ni? Cikgu Amir ni dia kata escape ringkas jalan batu. Saya nak tanya Microsoft ni accessible tak dengan apa ni? Tak nampak. Dengan perisian pembaca skrin bagi murid. Okey. Untuk yang ni mungkin saya boleh respon. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Encik Amir dari Escape Nikah Jalan Batu. Saya nak tanya Microsoft Teams ni accessible tak dengan perisian pembaca skrin bagi murid buta seperti JAWS atau NVDA? Kalau tak boleh, mungkin murid Rabun di sekolah saya mula menggunakan okay. Sebenarnya cikgu kena cuba sebab perisian JAWS ni tak semua orang ada. Jadi biasanya cikgu di sekolah yang buta ni je yang boleh yang ada perisian JAWS ni. Jadi cikgu cuba, kalau tak boleh, cikgu boleh cuba berhubung dengan saya. Nanti saya akan berhubung dengan pihak Microsoft sebab Microsoft sebenarnya dah ada yang immersive reader tu. Okay, dia memang tak guna JAWS tapi dia immersive reader tu dah ada dekat dalam ni. So
untuk immersive reader mungkin Fadli boleh terangkan lebih sikit. Okay, nak terangkan apa? Immersive reader? Ya, immersive reader. Sebab ni immersive reader tu lebih kurang macam JAWS lah. Cuma JAWS ni dia akan baca setiap tempat yang kita lalu. Contoh macam kita lalu dekat hang up, dia akan sebut hang up. Dia untuk membuka. Okay, saya terangkanlah gunakan immersive reader. Mana share screen? Okay. Okay, so saya gunakan OneNote. Selain OneNote, dia ada jugalah yang lain. So saya ni dalam OneNote. So saya dah ada satu karangan macam ni. And dia boleh pergi dekat bahagian view, and this one ialah immersive reader. So boleh klik pada immersive reader. Okay, so saya off dulu semua sekali. Okay, so dia asalnya macam ginilah. Sekejap saya nak off semua sekali Okay, so dia akan kosong macam ini asalnya. Okay, so kita boleh increase text size. So nak besarkan kan ada 3 font kat sini yang kita boleh pilih. So kalau macam kita mungkin tak ada masalah, tapi mungkin ada student yang ada masalah untuk baca bila background putih. Kemudian dekat grammar option dia ada, kita boleh pecahkan mengikut suku kata. So kat sini ada dipecahkan lah, ada titik kat tengah. So believe. Dan dekat dalam immersive reader juga kita ada untuk grammar option So kalau kita onkan nouns, so yang purple ni ialah nouns lah, kata nama. Dan kita bolehkan seluruhnya verb, dan kita boleh onkan adjective, dan kita onkan adverb. Okay, contoh kalau kita nak bacakan dia, so kita boleh klik je pada play. Okay, so kalau dia ada voice setting kat sini, kita boleh slowkan lagi. Okay, kalau saya slowkan lagi ni, cikgu boleh tidur juga ni. Okay, so boleh ubah kelajuan speed voice speed. Dan apa yang bestnya kat sini, kita boleh onkan line of focus. Okay, macam ni. So kita boleh read line by line lah. And then kita boleh onkan 3 sekaligus, ataupun kita nak onkan semua terus. Dan kita boleh onkan picture dictionary. Kalau zaman dulu kalau belajar bahasa Inggeris nak kena bawa dictionary tebal tu. Sekarang just simply kita klik je. So kita nak translate ke bahasa apa. So contoh saya nak translate kepada bahasa Melayu. So translate kepada bahasa Melayu lah. And kita klik pada world. Contoh world, dunia. So keluar lah picture dictionary-nya. So kalau budak tak tahu nak sebut, dia boleh klik je lah. So dia akan sebutkan. Tak tahulah dia sebut tu dengar ke tak? Dengar ke tak? Tak. Tak Okay, and kita boleh juga translatekan the whole document terus. Okay, so dia punya translation agak accurate. Okay, dan tidak merapu sangat lah. Okay. Okay, ini untuk immersive reader. So boleh menjawab lah cikgu punya. So Cikgu Ami, setakat ni immersive reader ni je yang ada, yang cuma JAWS tu kena cuba sendiri ya. Terima kasih. Cikgu Fazli, dalam Teams pun ada immersive reader. Kalau tengok dekat assignment, instruction pun ada. Boleh dia tulis, dia boleh tolong read out kan, and then also space out the words. Lepas tu kalau macam yang dia sebut tu low vision, high contrast background, lepas tu dengan spacing out of the words and the lines. So maksudnya macam tadi immersive reader kita boleh tunjuk yang
dia punya words tu dia akan satu baris tu dia akan letak beberapa perkataan saja, so that macam follow readers, low vision readers dia akan boleh baca the words clearly lah. Okay, thanks Maya. Okay. Okay, so ada pertanyaan lagi tak? Kalau tak ada pertanyaan, kita boleh redeem code lah untuk MEC. Dan juga link tu akan diberikan selepas daripada ni daripada Cikgu Rizwan kan rasanya. Tu link untuk sijil kan? Link untuk sertifikat tu. Rasanya nanti Cikgu Rizwan akan pastekan dalam ruangan chat kita lah. Okay. Ada apa-apa lagi yang cikgu-cikgu ingin tu Cikgu Rizwan nak. Cikgu Fazli boleh share dulu ni. Redeem code. Redeem code okay, sekejap. Okay, boleh nampak? Belum, tak nampak. Ada? Okay dah, nampak. Okay, so redeem code ni boleh redeem code dalam portal education, Microsoft Education Center. Linknya ialah education.microsoft.com. So siapa yang dah pernah ada tu boleh redeem terus, boleh sign in and then redeem. Bagi yang tak ada boleh sign up dulu lah. So yang penting tu ambil kod ni dulu. Okay, dah dipastekan dekat ruangan chat. Okay, terima kasih Cikgu Bella. Okay. Tak nampak. Nampak. Oh, nampak tak? Ada dekat ruangan chatting. Dah dipastekan. Okey, ada Cikgu Syukri ada nak tanya apa-apa? Saya nampak Cikgu Syukri ada nak on mic tu kot nak bertanya. Tak ada. Okey. So Cikgu Fazli ada apa-apa lagi? Cikgu. Ya. Ada satu pertanyaan. Hari tu saya miss lesson yang nak insert assignment. Boleh tak minta cikgu tunjuk sepintas lalu? Terima kasih. Okay, untuk insert assignment tu kita akan bagi balik video yang semalam tu, tapi video tu memang agak lambat sikit sebab semalam video terputus-putus. Tapi kita akan sharekan video tu nanti. Cikgu mana ada tu? Tadi tu yang nak sebab assignment pun tak. Cikgu King ke? Cikgu King Fadlai ke? Ya, saya. Okey, terima kasih. Tak, nanti Cikgu King kita boleh tengok dekat ruangan chat tu lah, nanti akan